warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sejak 15 tahun yang lalu, Datuk Cik seorang usaha bekalan bala. Kilangnya terletak di atas sebilang tanah yang disewanya daripada Pak Jiman. Pak Jiman pula bersetuju menyewakan tanahnya itu dengan syarat bahawa Datuk Cik mestilah berhati-hati dan mengawal masalah bising dan habuk yang dihasilkan oleh kilangnya itu. Sepanjang musim perayaan yang bakal tiba dan kesan daripada musim terkujuh 3 bulan yang lalu, pekerja-pekerja kilang Datuk J terpaksa bekerja dengan lebih masa permintaan bekalan papan yang sangat tinggi. Keadaan ini telah berlautan sejak 3 bulan yang lalu akibat bunyi bising daripada kilang berkenaan. Cantik isi kepada comot yang tinggal bersama kilang tidak dapat tidur nyenyak pada setiap malam. Juga telah mengarahkan penyelia kilang untuk memasang alat pemerangkap habuk yang sangat efisien dan bermutu tinggi di kilang tersebut, tetapi alat tersebut telah rosak pada minggu lepas. Ini telah menyebabkan habuk kayu berterbangan ke seluruh kawasan berdekatan kilang. Habuk yang berterbangan itu telah menyebabkan beberapa tumbuhan eksotik yang ditanam oleh comot rosak kerana tindak balas hypersensitif. Ini telah menyebabkan comot yang memekarkan tumbuhan berkenaan ke beberapa nursery di daerah yang berdekatan telah mengalami kerugian yang sangat besar. Terlibat dalam situasi ini ialah si comot dan juga si cantik sebagai plaintiff, manakala Datuk J pula adalah sebagai defendant. Dan untuk kita mengupas lebih lanjut tentang isu ini, kita teruskan kepada presenter yang seterusnya. Okey, jadi saya akan mulakan dengan definisi Tod Kacau Ganggu. Okey, Tod Kacau Ganggu ni berasal daripada perkataan Perancis iaitu Lure dan juga perkataan Latin lama iaitu Nocintial. Okey, Tod Kacau Ganggu ni adalah untuk melindungi orang yang mempunyai kepentingan ke atas tanahnya daripada gangguan yang tidak masuk akal ataupun gangguan yang tidak munasabah terhadap penggunaan ataupun kesenangan mereka di atas tanah tersebut. Okey, jadi untuk senang faham, Tod Kacau Ganggu ni bermaksud gangguan ataupun penggunaan harta benda yang tidak munasabah oleh seseorang atau pelakuannya yang menyalahi undang-undang yang mengakibatkan kesulitan ataupun ketidakselesaan kepada orang lain. Tod gangguan membolehkan seseorang pendakwa untuk menyaman atas kebanyakan sebab gangguan ke atas haknya menggunakan tanah tersebut dengan suka sendirinya disebabkan oleh perbuatan ataupun tinggalan defendant yang dianggap tidak munasabah. Okey, jadi dalam Tod Kacau Ganggu tu dia ada banyak bentuk-bentuk gangguan. Jadi pihak pendakwa dia boleh menyaman atas kebanyakan sebab-sebab bentuk-bentuk gangguan tersebut yang telah dilakukan oleh defendant. Okey, seterusnya jenis-jenis tod kacau ganggu. Jenis-jenis tod kacau ganggu ni ada dua sahaja, iaitu kacau ganggu persendirian dan kacau ganggu awam. So, kacau ganggu persendirian. Okey, apa tu kacau ganggu persendirian? So, kacau ganggu persendirian ni boleh ditarikkan sebagai satu gangguan terhadap kegunaan dan kenikmatan seseorang ke atas tanahnya. So, dalam kes Yardley Brickmakers Ltd versus Wenlock Mining Co Ltd 1974, 2 MLJ, satu responden iaitu pengusaha pelemongan telah membina sebuah penakung air di tanah mereka. So, air penakung tu telah mengalir keluar dan mengakibatkan kerosakan di atas tanah perayu yang mengusahakan perniagaan batu bata. So, hakim pembicaraan telah mendapati bahawa responden adalah bertanggungan dalam tod kecuaian. So, dalam rayuan ke Majlis Privy diputuskan bahawa responden adalah bertanggungan bagi kacau ganggu itu. Menurut Majlis Privy, kacau ganggu merupakan dalam tod kecuaian. So, dalam rayuan ke Majlis Privy diputuskan bahawa responden adalah bertanggungan bagi kacau ganggu itu. Menurut Majlis Privy, kacau ganggu merupakan gangguan tidak sah apabila kegunaan atau kenikmatan tanah itu adalah pihak lain. Okey, maka perlu dibuktikan adalah kegunaan oleh defendant atau responden di tanahnya itu menimbulkan gangguan kepada kegunaan atau kenikmatan tanah oleh jirannya dan gangguan itu adalah suatu yang munasabah dapat diperlihat. Okay, seterusnya adalah kacau ganggu awam. So, kacau ganggu awam ni timbul apabila terdapat gangguan ke atas hak-hak awam.
contoh macam halangan atau gangguan ke atas penggunaan lebuh raya. So kaca ganggu awam ni dia adalah salah satu kesalahan jenayah dan juga suatu tort. So, di dalam kes Majlis Pembandaran Pulau Pinang Persebui Student NOR di 1978 2 MLJ 156 di mana mahkamah memutuskan bahawa kaca ganggu itu merupakan kaca ganggu awam sekiranya ia mengganggu keselesaan atau kemudahan sesuatu masyarakat dalam kawasan tersebut. Okey, so manakala di dalam kes Attorney General versus POA Queries LTD 1957 2QB 169, mahkamah pula telah menyatakan bahawa kaca ganggu awam berlaku apabila sesuatu tindakan atau aktiviti dependen itu mengganggu keselesaan dan kemudahan segolongan masyarakat di dalam sesebuah komuniti tertentu. Okey, seterusnya adalah perbezaan kaca ganggu persendirian dan kaca ganggu awam. So perbezaan dia, kaca ganggu persendirian ni pula merupakan satu gangguan ke atas kegunaan dan keselesaan plaintiff berhubungan dengan harta dia. So kalau kaca ganggu awam pula, kaca ganggu awam ialah di mana hak setiap individu secara umumnya telah digugat oleh gangguan defendant. Seterusnya lagi perbezaan dia, kaca ganggu persendirian ni plaintiff mestilah membuktikan bahawa dia mempunyai hak atau kepentingan ke atas tanahnya, manakala sebaliknya kalau kaca ganggu awam pula plaintiff tak perlu membuktikan bahawa dia mempunyai hak atau kepentingan ke atas tanahnya itu. So jawapan bagi jenis kaca ganggu bagi kes ni adalah kaca ganggu persendirian. Sebab apa? Sebab comot dengan cantik ni telah mengalami gangguan ke atas kegunaan dan keselesaan mereka berdua akibat bunyi bising dan habuk yang datang pada kilang Datuk J itu. Yang menyebabkan cantik ni dia mengalami gangguan untuk tidur setiap malam. Kemudian beberapa tumbuhan eksotik milik comot yang dia tanam telah mengalami kerosakan akibat tindak balas hypersensitif dan telah menyebabkan comot mengalami kerugian. Seterusnya saya akan membentangkan tentang elemen tort kacau ganggu persendirian. Elemen di dalam tajuk ini mempunyai 3 elemen. Yang pertama adalah elemen gangguan yang substansial. Di dalam elemen ini, plaintiff mestilah membuktikan bahawa ada gangguan yang bersifat langsung, kekal dan berterusan sehingga boleh menyebabkan plaintiff itu sendiri tidak berasa aman untuk menikmati tanahnya sendiri. Jadi di dalam situasi comot dan cantik ini, elemen ini wujud dan terbukti apabila cantik mula tidak dapat tidur dengan nyenyak pada setiap malam akibat daripada bunyi bising yang dihasilkan oleh kilang tersebut. Elemen kedua pula ialah elemen tidak munasabah. So di dalam elemen ini pula, plaintiff perlulah membuktikan bahawa gangguan itu adalah tidak munasabah. Bagi menentukan gangguan itu munasabah ataupun tidak, terdapat beberapa faktor yang boleh diambil kira untuk menentukannya. Antara salah satu faktornya adalah jangka masa gangguan. Faktor ini bermaksud gangguan itu hendaklah gangguan yang besar serta berterusan. Contoh kes yang boleh kita rujuk adalah kes Matamia lawan National Provincial Bank, di mana penghuni di tingkat pertama sebuah bangunan didapati berketanggungan kepada penghuni di tingkat atas kerana kacau ganggu seperti habuk dan bunyi bising yang dihasilkan oleh kontraktor. Kesannya, kerja-kerja kontraktor itu amatlah mustahil untuk diteruskan kerana kerja-kerja itu akan mengambil masa selama 3 bulan. Merujuk kepada situasi comot dan cantik pula, elemen dan faktor ini boleh diguna pakai sebagai hujahan oleh mereka. Hal ini kerana di dalam situasi mereka, faktor jangka masa gangguan ini berlaku apabila gangguan yang dihasilkan oleh kilang Datuk J kepada comot dan cantik sudah pun berlaku selama 3 bulan. Elemen yang terakhir adalah elemen gangguan itu menyebabkan kerosakan kepada plaintiff. Di dalam elemen ini, jika plaintiff atau hartanya mempunyai sensitiviti ataupun perbuatan defendant itu sendiri boleh menyebabkan kerosakan fizikal terhadap harta bendanya, jadi di situ sudah dikira sebagai kacau ganggu. So berbalik pada situasi comot dan cantik ini, disebabkan pemerangkap habuk di kilang itu telah rosak, habuk yang terhasil itu telah berterbangan dan telah menyebabkan beberapa tumbuhan eksotik milik comot telah rosak oleh kerana tindak balas hypersensitif. Akibatnya, comot telah mengalami kerugian kerana comot tidak boleh membekalkan tumbuhan tersebut ke beberapa nursery di daerah yang berdekatan.
Okey, seterusnya adalah bentuk kacau ganggu. Okey, seperti yang kita faham, dalam tort kacau ganggu ini adalah sesuatu tindakan ataupun aktiviti defendant akan termasuk ke dalam kategori kacau ganggu dan menyalahi undang-undang apabila ianya mengganggu penggunaan tanah oleh plaintiff pada tahap gangguan yang tidak munasabah. Okey, jadi bentuk kacau ganggu ataupun contoh-contoh gangguan yang boleh dikategorikan sebagai kacau ganggu ialah pelanggaran ke atas tanah plaintiff. Okey, yang kedua selain itu, kerosakan fizikal ke atas tanah atau harta plaintiff di atas tanah tersebut. Dan yang ketiga adalah gangguan ke atas keselesaan plaintiff seperti habuk, bunyi bising ataupun pelepasan kes. Itu adalah contoh-contoh lah yang mengganggu keselesaan plaintiff. Di dalam situasi ini, defendant iaitu Datuk C, dia telah melakukan bentuk kacau ganggu seperti gangguan ke atas keselesaan plaintiff, iaitu gangguan yang ketiga tadi, di mana terdapat bunyi bising daripada kilang tersebut. Akibat bunyi bising daripada kilang berkenaan, Cantik iaitu isteri kepada comot yang tinggal bersebelahan kilang itu tidak dapat tidur nyenyak pada setiap malam. Selain itu, Datuk J juga telah melakukan kerosakan fizikal ke atas tanah ataupun harta plaintiff di atas tanah tersebut kerana habuk kayu berterbangan ke seluruh kawasan berdekatan kilang. Jadi habuk yang berterbangan tu dia telah menyebabkan beberapa tumbuhan eksotik yang ditanam oleh comot tu telah rosak kerana tindak balas hypersensitif. Ini telah menyebabkan comot yang membekalkan tumbuhan berkenaan ke beberapa nursery di daerah berdekatan mengalami kerugian. Saya akan menerangkan berkaitan dengan faktor yang dikira dalam pertimbangan kacau ganggu. Terdapat 5 faktor yang dipelajari. Pertama sekali ialah faktor kerosakan dan lokasi premis plaintiff dan defendant. Yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan oleh defendant yang memberi kepentingan awam. Yang ketiga adalah sensitiviti yang luar biasa. Yang keempat adalah gangguan tunggal. Dan yang kelima adalah niat jahat. Berdasarkan 5 faktor yang dipelajari, hanya terdapat 2 faktor yang berkait dalam situasi comot dan Cantik. Faktor yang pertama adalah faktor kerosakan dan lokasi premis plaintiff dan defendant. Dalam situasi comot Cantik ini, lokasi plaintiff iaitu tempat tinggal comot dan Cantik adalah bersebelahan dengan premis defendant iaitu kilang milik Datuk J. Dalam situasi ini, faktor lokasi plaintiff dan defendant adalah relevan dalam menentukan bahawa kacau ganggu itu adalah suatu yang munasabah. Faktor kedua yang berkait dengan situasi ini adalah faktor sensitiviti yang luar biasa. Dalam kes ini, seperti kita tahu, comot ini mengalami kerugian disebabkan oleh tanaman eksotik yang tanamnya telah rosak disebabkan tindak balas hypersensitif kesan daripada habuk kayu yang dihasilkan oleh kilang Datuk J itu sendiri. Berdasarkan situasi ini, faktor pertimbangan berkaitan dengan sensitiviti ini perlu dipertimbangkan kerana tumbuhan eksotik yang ditanam oleh comot itu mempunyai sensitiviti yang luar biasa kerana sekiranya habuk kayu tersebut terkena ke atas tanaman biasa, ianya tidak akan rosak. Contoh kes berkaitan dengan faktor yang kedua iaitu faktor sensitiviti yang luar biasa dapat dilihat daripada kes lepas iaitu kes Robinson versus Children, di mana dalam kes ini defendant ini mengusahakan perniagaan membuat kotak dan mana proses pembuatan itu melibatkan penggunaan udara panas, manakala plaintiff ini pula tinggal di bahagian atas premis defendant yang dia menjalani perniagaan menjual kertas-kertas khas yang dipanggil special paper. Okey, dalam kes ini, isu yang berlaku adalah udara panas daripada premis defendant telah menghilangkan kelembapan special paper milik plaintiff tersebut. Mahkamah memutuskan bahawa tuntutan plaintiff ditolak. Hal ini kerana darjah kepanasan premis plaintiff itu tidak memberi kesan kepada kertas-kertas biasa. Seperti kita tahu, plaintiff mengusahakan perniagaan special paper iaitu kertas-kertas khas di mana kertas tersebut mempunyai sensitiviti yang luar biasa. Okey, di sini kita dapat lihat kita dapat dibandingkan dengan kes sebelum iaitu kes comot Cantik di mana sensitiviti dalam kes tersebut adalah tumbuhan eksotik tersebut. Sensitiviti yang luar biasa yang dapat dilihat daripada kes Robinson versus Children ini adalah kertas-kertas khas tersebut iaitu special paper itu sendiri.
Seterusnya, pihak yang boleh membuat tuntutan di dalam tort kacau ganggu persendirian ini ialah hanya orang yang mempunyai kepentingan ataupun hak di tanah itu sahaja yang boleh membuat tuntutan. Kacau ganggu persendirian ini hanya melindungi plaintiff yang mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Contoh orang yang mempunyai hak adalah seperti pemilik tanah, penghuni sama ada penyewa ataupun peminjam, dan juga seseorang yang mempunyai hak milik terhadap tanah itu. Jadi merujuk kembali kepada situasi Comot dan Cantik pula, mereka layak membuat tuntutan terhadap Datuk J kerana Comot dan Cantik itu mempunyai hak terhadap tanah tersebut sebagai pemilik tanah dan juga penghuni di situ. Pihak-pihak yang boleh dituntut bagi tort kacau ganggu ialah orang yang memulakan atau melakukan gangguan tersebut. Okey, jadi gangguan itu mestilah akibat daripada tindakan yang positif. Okey, yang pertama, pihak yang boleh dituntut ialah pihak yang memulakan perbuatan tersebut, yang melakukan kacau ganggu tersebut, dan perbuatan itu adalah daripada tindakan yang positif. Okey, yang kedua, pihak lain yang boleh dituntut ialah penghuni. Penghuni ini biasanya dia akan bertanggungan bagi semua perbuatan positif di tanahnya selagi aktiviti itu dijalankan di dalam pengetahuannya. Seseorang penghuni itu termasuklah tuan tanah yang menghuni ataupun seorang penyewa. Di samping itu, pihak yang boleh dituntut ialah tuan punya ataupun pemilik tanah tersebut. Okay, prinsip umumnya, seseorang pemilik yang tidak menghuni di perimeter tersebut, dia tidak akan bertanggungan untuk kacau ganggu yang berlaku di atas tanah itu. Tetapi walau bagaimanapun, seseorang pemilik itu dia boleh dipertanggungkan dalam 3 keadaan berikut. Okey, yang pertama, pemilik itu membenarkan kacau ganggu itu berlaku. Yang kedua, kacau ganggu itu berlaku sebelum harta tanahnya disewakan. Dan yang ketiga, pemilik itu dia bertanggungjawab untuk membaiki atau ada hak tersimpan untuk memasuki dan menjalankan kerja-kerja perbaikan. Di dalam situasi ini, pihak yang boleh dituntut ialah Datuk J kerana beliau ialah penyewa di atas tanah tersebut bagi tujuan pengoperasian kilang papan itu. Jadi Datuk J dia telah menyebabkan 2 bentuk kacau ganggu. Yang pertama yang bunyi bising tadi, dan yang kedua adalah kerosakan fizikal ke atas harta plaintiff, iaitu tumbuhan eksotik yang ditanam oleh Comot. Jadi akibat daripada tindakan yang positif itu, Datuk J boleh dituntut bagi tort kacau ganggu. Untuk seterusnya, iaitu kerosakan remedi. Kerosakan biasanya harus dibuktikan dalam tindakan gangguan peribadi, tetapi juga boleh dianggap sebagai satu contoh pembuktian. Secara amnya terdapat 2 jenis kerosakan, iaitu yang pertama, kerosakan harta benda yang mudah dikenali dan jelas dan merangkumi gangguan oleh pencerobohan di tanah jiran. Dekat sini pun kita lihat apa yang telah jadi pada persoalan ini, di mana perniagaan Datuk J ini sebenarnya telah menyebabkan berlaku kekacauan pada kejiran dan mereka, yang menyebabkan bunyi bising serta habuk yang terlepas menyebabkan pokok eksotik si Comot dan juga si Cantik ini rosak. Yang kedua pula adalah gangguan daripada segi keselesaan peribadi yang khusus untuk gangguan ketenteraman. Di dalam kes ini, di mana kita lihat dari segi gangguan ketenteraman, iaitu bunyi bising. Kita sendiri tahu kalau mesin kilang ini, kalau bunyi bukan sikit tuan-tuan, meskipun kita nak tidur pun kita akan dengar. Sebab pekerja Datuk J ni, kalau dilihat dalam situasi ini, ia ni bekerja sampai lewat malam, sehingga time orang nak tidur pun mereka sedang bekerja lagi. Itu yang menyebabkan bunyi bising untuk mengganggu ketenteraman mereka. Remedi pula kita lihat injeksi. Untuk remedi pula kita ambil injeksi menurut Seksyen 200/1 ini. Injeksi atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara sebelum atau selepas pendengaran kausa atau perkara itu. Mahkamah juga boleh memberikan injeksi sama ada atau tidak tuntut untuk dapatkan injeksi. Kalau sesiapa yang masih tidak tahu apa itu injeksi ni lah, ia adalah perintah mahkamah yang menghendaki sesuatu pihak dalam sesuatu tindakan melakukan sesuatu fungsi. Injeksi ini pula adalah untuk mencegah perkara yang berunsur gangguan daripada berlaku di kawasan tersebut dan untuk mengelakkan dari terus diganggu.
Okey, untuk remedi juga bahagian papasan. Mula menurut Seksyen 220/1 Perintah bagi pembayaran pampasan, mahkamah yang dihadapannya seseorang yang disabitkan kesalahan boleh diperintahkan untuk membayar sejumlah wang sebagai pampasan. Okey, untuk pampasan ini pula, ia merupakan bentuk pulangan kewangan dan bukan kewangan, antaranya seperti ganjaran dan juga faedah. Plaintiff iaitu si comot dan juga si cantik juga boleh menuntut kerosakan terhadap defendant iaitu Datuk C kerana kehilangan sesuatu perkara yang menyebabkan plaintiff ini mengalami kerugian iaitu tumbuhan eksotik mereka. Selanjutnya adalah contoh kes yang berkaitan dengan private nuisance. Okey, kes yang saya kemukakan ialah kes OKAUHAU dan Perbadanan Bandar dan YBR Management SDN BHD. Okey, dalam kes ini plaintiff ini baru berpindah ke penthouse miliknya dan berlakunya gangguan dari segi bunyi bising. Bunyi bising ni datang dari mana? Datang daripada unit atasnya, iaitu daripada pam air milik penghuni di atasnya. Okey, gangguan ini berlaku secara berterusan di mana plaintiff mendakwa bahawa bunyi bising itu berlaku 2 kali sejam sepanjang hari, dan ini menyebabkan plaintiff itu hilang sabar dan plaintiff itu telah mendakwa owner kondominium tersebut. Mahkamah memutuskan bahawa berlakunya kacau ganggu kerana dalam kes ini gangguan yang diterima oleh plaintiff itu amatlah keterlaluan dan ia mengganggu kualiti hidup plaintiff itu sendiri. Seterusnya, untuk kesimpulan untuk kes ini, mereka juga boleh mengambil tindakan berdasarkan undang-undang kanun keselesaan atas gangguan peribadi tersebut. Comot dan cantik juga boleh menuntut ganti rugi dari Datuk C. Dia juga bertanggungjawab atas ganti rugi yang dilakukan terhadap mereka. Plaintiff boleh mengambil tindakan dengan mengambil injaksi dan papasan wang terhadap defendant. Sebagai contoh, terdakwa dapat mengambil langkah-langkah berjaga-jaga untuk mencegah habuk daripada masuk ke kebun mereka.